Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Seperti kebiasaan Syuhaidah, kita bersiaran 2 jam, 8 hingga 10 pagi di TV1 saluran berita TM. Saya Ismail Anan. Dan juga saya Syuhaidah Arifin. Kami berdua akan bersama dengan anda untuk hari Isnin hari ini. Jadi macam biasalah, untuk permulaan siaran kita nak kongsi berita-berita yang terkini dan juga semasa. Kita mulakan dengan perkongsian ini terlebih dahulu, Ismail. Okey, replika naga kitar semula menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record. Ini sedikit perkongsian The Human Story yang kita kongsikan pada pagi ini, yang dibina di Tugu Kuching Putih Padungan, yang menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record sebagai replika naga terpanjang dibuat menggunakan bahan kita semula. Dan juga ini turut dinyatakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian, yang mengatakan replika berkenaan adalah lambang kita semula, juga boleh menjadi daya tarikan yang cantik kepada penduduk serta pelancong khususnya. Menariknya, replika naga ini sepanjang 18.88 meter menggunakan 2,000 keping cakra padat, 2,271 botol plastik dan 415 tin aluminium. Okey, siapa sangka kan barang kita semula boleh memecah rekod di dalam Malaysia Book of Record. Jadi barang-barang yang mungkin kita rasa macam tak perlu, tidak ada nilainya, sebenarnya kalau kita lakukan sesuatu, mencari inisiatif, mencari kreativiti tersebut, kita boleh menghasilkan sesuatu yang boleh menarik minat orang ramai ataupun dalam sektor pelancongan. Ya, menarik minat saya bahan yang berunsur memori ini, cakra padat. Dah lama kita tidak dengar istilah cakra padat itu, ya, tapi digunakan semula untuk membawa kenangan dan juga mengimbau serta menggunakan kembali bahan-bahan yang terbuang tersebut. Saya rasa Gen Z pun kalau kita sebut cakra padat pun ramai tak tahu apa cakra padat kan. Itu belum kaset lagi. Kaset tu belakang zaman kita lah dulu kan. Awal lahir 80-an. Jangan kita kena recycle sudah. Okey, yang seterusnya. Perkara berita. Ini agak menduka citakannya untuk pengetahuan anda semua. Pemergian Tan Sri Devaki yang merupakan seorang individu yang cukup berpengaruh dalam sektor penjawat awam. Jadi untuk pengetahuan anda semua, Tan Sri Devaki telah pun meninggalkan kita semua sebagai seorang tokoh pemimpin wanita yang cukup komited dan juga sentiasa berkhidmat kepada masyarakat sehingga ke akhir hayatnya. Mendiang Tan Sri Devaki Krishnan merupakan pejabat awam wanita pertama dalam perkhidmatan awam di negara ini, dan pemergiannya pada usia 100 tahun telah pun turut disantuni dan juga diberi perhatian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ini juga turut dinyatakan oleh ahli keluarga mangsa serta mereka yang terlibat secara langsung dan juga rapat dengan mangsa ataupun mendiang, yang mana juga merupakan wanita India pertama dianugerahkan gelaran Tan Sri pada 1995, selain pernah menerima pelbagai anugerah sepanjang hayatnya, termasuk tokoh wanita dan pingat emas Tun Fatimah daripada NCWO. Salam takziah kepada mendiang Tan Sri Devaki. Okey, berita seterusnya hari ini kita nak kongsi pada anda berkenaan dengan peningkatan kos haji. Walau bagaimanapun, untuk pengetahuan anda semua, kerajaan masih lagi memberikan subsidi yang bersasar, terutamanya kepada muassasah yang untuk melakukan ibadah haji. Jadi kalau itu boleh kongsikan perkongsian di sini, di mana peningkatan kos melaksanakan ibadah haji sebanyak 8% disifatkan wajar dan masih berkaitan kos yang ditanggung oleh Lembaga Tabung Haji TH yang semakin bertambah ketika ini, kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Dr. Zulkifli Hassan. Walaupun berlaku kenaikan kos haji, tabung haji memperuntukkan bantuan kewangan haji ataupun nama ringkasnya dipanggil sebagai Hafiz kepada golongan B40 dan juga M40. Jadi bantuan kewangan tu sehingga 63%, manakala 42% bagi M40. Ya, beliau juga turut berkata demikian dalam satu majlis perasmian penutup khusus Asas Haji tahun 2023-2024, dan mengumumkan kos haji bagi seorang bakal haji. Muassasah untuk menunaikan ini ditetapkan pada RM33,300 berbanding RM30,850 pada tahun yang lalu. Okey, kita balik ke perkembangan luar negara antara konflik ataupun peperangan antara Palestin dan juga Israel, di mana baru-baru ini
pemimpin tertinggi Hamas mengadakan pertemuan bersama dengan Menteri Luar Turki. Pastinya pertemuan ini merupakan pertemuan rasmi kali pertama buat kedua-dua pemimpin selepas kali terakhir pada 16 Oktober 2023. Pastinya untuk membincangkan isu bagi meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan dan penyelesaian dua negara bagi keamanan yang berpanjangan. Okey, konflik yang berlaku di Israel dan juga Palestin mendapat perhatian dunia khususnya daripada negara-negara di Timur Tengah. Jadi kita harapkan akan ada suatu penyelesaian yang konkret khususnya dalam penyelesaian isu Israel-Palestin ini. Ini antara perkongsian yang kita boleh bawakan di portal berita RTM dan juga portal-portal berita utama tempatan. Kita nak berehat seketika, Syu.